Sesungguhnya, kota Konstantinopel akan berjaya dibuka, akan ditawan oleh orang-orang Islam. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Itulah sabda kata-kata Nabi SAW yang sudah pun menjadi pelonjak, penyuntik semangat kepada siapa? Kepada seorang tokoh pemimpin hebat dunia, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni bukan nama biasa-biasa. Sultan Muhammad Al-Fatih ni adalah nama yang luar biasa, nama yang memang terkenal dalam lipatan sejarah. Sebab apa? Beliau ini adalah seorang yang mampu untuk membuka kota Konstantinopel. Mungkinlah hadis Nabi SAW yang 800 tahun dahulu ni sudah pun disebut-sebut oleh pemimpin-pemimpin terdahulu, tapi akhirnya berjaya dibuktikan yang mana telah dipilih Sultan Muhammad Al-Fatih ini menjadi seorang pemimpin sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Kalau nak ikutkan, bukan tak ada pemimpin-pemimpin Islam yang terdahulu yang pernah cuba untuk takluk kota Konstantinopel ni. Sebenarnya sangat ramai. Pada awalnya telah dimulakan dengan Khalifah Ar-Rashidin yang keempat, iaitu Saidina Ali bin Abi Thalib pada tahun 34 Hijrah. Tapi pada time tu ramai yang terkorban. Kemudian disambung pula dengan Muawiyah radhiyallahu anha, tapi tak berjaya juga time tu. Kemudian disambung pula dengan Sultan Sulaiman Abdul Malik, tapi tak berjaya juga. Kemudian disambung pula dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan akhirnya sampai kepada Sultan Murad, iaitu ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi tak ada seorang pun yang berjaya. Semuanya gagallah untuk menakluki kota Konstantinopel ni. Akhirnya siapa yang Allah SWT pilih? Allah telah memilih iaitu seorang pemuda yang berjiwa besar untuk menakluki kota Konstantinopel. Jadi hari ni Iman nak ceritakan siapa sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Jadi jom kita kenal siapa sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Sultan Muhammad Al-Fatih ni nama sebenar beliau adalah Muhammad bin Murad. Jadi Al-Fatih itu datang dari mana? Al-Fatih itu adalah gelaran kepada beliau. Al-Fatih ni maksudnya adalah pembukaan. Sebab apa? Sultan Muhammad Al-Fatih ni adalah orang yang berjaya membuka kota Konstantinopel. Tapi sebenarnya Al-Fatih ni sebenarnya telah pun diberi gelaran oleh ayahnya sejak daripada kecil. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ni sudah pun dilahirkan pada bila? Pada 27 Rejab 835 Hijrah bersamaan dengan 29 Mac 1432 Masihi. Dan akhirnya beliau sudah pun meninggal dunia pada usia 49 tahun pada 3 Mei 1481 Masihi. Jadi sejak daripada itu sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini sudah pun diberi petanda oleh siapa? Oleh alim ulama di situ, iaitu Syekh Samsuddin Al-Wali. Dia kata apa kepada Sultan Murad? Dia cakap, Sultan Murad, bukan tuanku yang akan buka kota Konstantinopel, tapi anak yang dalam buaian tu. Jadi sejak daripada itulah sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih sudah pun dilatih untuk hidup secara sederhana, kemudian dilatih dengan didikan agama. Bahkan diceritakan bahawa ibu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih dia sentiasa bacakan kitab-kitab, ilmu-ilmu ilmiah kan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, terutamanya tentang tokoh-tokoh Islam. Supaya apa? Supaya Sultan Muhammad Al-Fatih dapat contohi kepribadian yang ada kepada ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam yang terdahulu. Bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih juga turut diajarkan ilmu peperangan. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih dia telah membesar menjadi seorang tokoh yang mempunyai badan tegap, seorang yang berani, seorang yang mempunyai pelbagai ilmu pengetahuan. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih telah menaiki tahta menggantikan ayahnya Sultan Murad ni adalah pada usia yang cukup muda, iaitu pada usia 19 tahun. Memang muda lah kan. Tapi pada usia 19 tahun ni beliau sudah pun berjaya menguasai ilmu peperangan, ilmu memanah, ilmu tipu helah. Jadi memang hebatlah dapat berjaya menguasai ini dengan sangat baik. Tapi ada sisi lain lagi yang Sultan Muhammad Al-Fatih ni yang boleh kita katakan kebolehan yang ada pada dia. Yang mana beliau ini sudah pun berjaya menguasai 6 bahasa, iaitu bahasa Turki, bahasa Greek, bahasa Hebrew, bahasa Arab, bahasa Parsi dan juga bahasa Latin. Jadi sebabkan 6 bahasa yang dia dapat kuasai itulah membuatkan dia, orang kata apa, senanglah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Bahkan itu menjadi salah satu faktor sebenarnya kepada bagaimana Utsmaniyah pada ketika itu dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Jadi bila Sultan Muhammad Al-Fatih dapat kuasai kota Konstantinopel, pada usia dia 21 tahun, masih lagi muda. Bayangkan sebagai seorang pemimpin, sebaik-baik pemimpin ni, tapi dapat kuasai kota Konstantinopel ni pada usia yang sangat muda, iaitu pada usia 21 tahun. Tapi dalam video ni Mak tak nak cerita bagaimana dia punya strategi, bagaimana dia buka kota Konstantinopel tu, sebabkan memang satu
peristiwa ataupun satu perkara yang memang sangat sukar untuk dilakukan. Mungkin Iman akan ceritakan dalam video lain. Tapi Iman nak kongsikan dekat dalam video ni juga bagaimana beliau ini disebut sebagai sebaik-baik pemimpin dan juga sebaik-baik pasukan yang beliau kelola tu kan. Jadi apa yang beliau buat sehingga mendapat gelaran sebegitu kan. Sultan Muhammad Al-Fatih dia nak pilih pasukan dia pun, dia buat apa? Dia pilih orang yang tak pernah tinggal solat sejak usia balik. Tak pernah tinggal solat sunat rawatib sejak usia balik dan juga tidak pernah tinggal solat tahajud sejak daripada usia balik. So memang kalau kita dengar ni memang sangat hebat bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ni dapat kelola, dapat mengemudi pasukan-pasukan tenteranya dengan sangat hebat. Kalau kita nak cerita tentang sumbangan, jasa-jasa yang telah diberikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih memang sangat besar, memang sangat mahal nilainya di sisi Islam. Jadi untuk terakhir ni nak tinggalkan, mungkin kita boleh fikir, renung-renungkan apakah sumbangan yang kita boleh berikan kepada Islam agama kita.